Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya akan mengajar sampai 8.30 dia masa awal kan 8.22 ni. Saya akan mengajar 8.30. Lalu masuk insya Allah berhenti kan. 8.30 tu awal lah kan. Muka surat 5 hajawinya, faedahnya, faedah ilmu tasawuf. Apa faedahnya, hasilnya? Apa ni orang kata faedah tu maknanya dia punya intipati yang kita boleh dapat daripada pelajaran ilmu tasawuf ni. Faedahnya ialah membersihkan hati. Itu ceritanya. Faedah ilmu tasawuf ni dia nak bersih hati kita. Hati kita yang jadi semacam tu kan. Kadang-kadang rasa kita ni ya, bukan manusia dah. Kadang-kadang rasa kita ni macam malaikat kan. Kadang-kadang rasa macam Tuhan pun ada kan. Sebenarnya kita lupa diri kita ni manusia. Kita lupa tahap kita ni hampir nak sama dengan iaitu haiwan ghairun natiq. Kita ni tuan-tuan, manusia ni yang Allah yang disebut oleh ulama-ulama haiwan natiq, haiwan yang boleh bertutur. Kita ni termasuk dalam golongan haiwan yang boleh bertutur. Adapun lembu, kambing tu haiwan ghairun natiq. Maknanya kehidupan kita, kehidupan haiwan lembu ni lebih kurang je. Lebih kurang je. Makna ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada anak kan, adanya semua. Cuma yang lebih-lebih kita ni Allah yang angkat darjat kita tu. Allah yang angkat darjat kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu ila allazina amanu wa amilus solihat kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maknanya Allah yang mengangkat darjat kita ni. Pun gitu kita lupa yang kita ni asal usul kita ni daripada sesuatu yang disebut sebagai ma'un mahin. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajadah kan, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajadah berkenaan dengan kehidupan asal kita ni daripada tanah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian keturunan kita ni selepas Nabi Adam dijadikan daripada tanah, keturunan termasuk kita ni dijadikan daripada min ma'in mahin. Ma ayak, ayak apa? Ayak yang mahin, ayak yang hina. Maknanya kalau kita tahu asal kita ni, kita tak akan jadi sifat-sifat mazmumah. Kita tak akan buat sifat mazmumah. Kita malu, kita takut, kita risau kan. Jadi sebab itu faedahnya nak bersihkan hati kita ni, yang kita rasa hati kita ni telah dimasuki oleh unsur-unsur yang tak baiknya tu, agar supaya sampai kepada ma'rifah akan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kenal sungguh-sungguh Allah Taala. Mungkin kenal Allah Taala ni daripada segi nama Allah. Bila ada orang tanya sikit apa beza Allah dengan Tuhan, kita kata sama. Kan kita jawab samanya. Iyalah, memanglah Allah Tuhan tu sama, tapi apa beza Allah dan apa beza Rabb? Rabb dengan Allah tu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Allah
Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Apa beza Allah dengan Rabb? Rabb tu Tuhan. Kata orang tadi kata Tuhan tu asalnya Tuan. Rabbil alamin, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang mentarbiah, yang mendidik, yang mengatur alam ini. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajib al-wujud, yang wajib wujud. Kita, ayam, kambing, segala makhluk ini bukan wajib wujud. Kita ni harus wujud. Maknanya kita ni diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan itu adalah jawatan Tuhan itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak ada Tuhan, tidak ada jawatan yang dipegang. Pangkat Tuhan itu hanyalah yang pegang jawatan Tuhan itu adalah Allah semata-mata. Allah saja. Tidak ada Tuhan pada manusia, tidak ada Tuhan pada malaikat, tidak ada Tuhan pada segala makhluk yang tidak ada Tuhan. Makna Allah saja bersifat dengan sifat ketuhanan, yang lain tidak ada sedikit pun sifat ketuhanan. Jadi maknanya kita nak mengenal Allah supaya hati kita bersih, baru kita boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati tak bersih, dia kabuk. Yang dinamakan dalam bahasa tasawuf dikatakan aqdar ataupun dinamakan aghyar. Kekeruhan kita nak mengenal Allah itu. Bila kita tak apa nak kenal Allah tu, yang kita tak apa takut. Bila kita tak kenal Allah Ta'ala tu, yang kita tak usah gemak nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila kita tengok Nabi yang begitu ma'rifah, kenal sangat Allah Ta'ala. Bila kata perkataan ma'rifah ni dalam bahasa Melayu, kita kata kenal sungguh. Kenal sungguh, ma'rifah ni kenal sungguh. Kan? Bagaimana Nabi bangkit tengah-tengah malam. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu ni dah diampun dulu dan akan datang diampun. Apa yang sibuk-sibuk sangat nak buat ibadat malam-malam? Tidurlah. Apa jawab Rasulullah? Adakah salah aku nak jadi hamba abdan syakura, seorang hamba yang syukur? Dia nak ucap terima kasih. Salah ke? Kan? Jadi maknanya begitulah hebatnya Nabi, begitunya hebat sahabat-sahabat Nabi, sebab mereka ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Kita pun nak macam tu juga, nak kenal juga, dan kita dah makin kenal Allah Ta'ala dah, dan kita makin kenal dah agama yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, dan kita dah kenal dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, yang siapa ada 3 perkara ini, dia akan mendapat kemanisan iman. Kemanisan iman. Makna manisnya iman ni, maknanya kesan dia beribadat dia kepada Allah Ta'ala sentiasa. Banyak dia buat ibadat. Apa di antaranya? Antakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada lainnya tu. Kalau ada bertentangan dengan Allah dan Rasul dengan yang lainnya, maka dia pilih Allah dan Rasul. Dia sanggup melakukan sesuatu kerana Allah dan kerana Rasul. Seperti mana para sahabat hijrah ke Madinah, yang meninggalkan segala harta benda, pangkat, anak, kadang-kadang isteri, tinggal habis, semata-mata nak hijrah ke Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Kan? Yang keduanya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan dia kasih kepada seorang tu, kasih kerana Allah. Dia suka kerana Allah, dia benci kerana Allah. Sebab Allah suka, dia pun suka. Allah benci, dia pun benci. Ya, yang ketiga, wa an yakrahu wa an yakraha an yaghsiwa fin nar. Dia benci bahawa dia nak dicampak dalam api neraka, kama yakrahu an yaghsiwa yakraha an yaghsiwa ya'udu fi kufri. Dia benci, dia nak kembali kepada kekufuran, seperti mana dia benci kalau dia nak campak dalam api neraka. Begitulah, ada 3 jenis iman. Dia bencilah nak buat, dia takkan ulang kembali maksiat, dosa, kesalahan kali kedua. Dia takkan ulang dah. Dia benci nak ulang dah kali kedua tu. Perkara yang dia silap, perkara yang dia salah. Itu daripada kesan ma'rifah dia dengan Allah. Ma'rifah tu, nak kenal Allah tu daripada hati yang cukup sejahtera.
Itu yang Nabi kata, ala inna fil jasadi ada mudghah idza salahat salahal jasadu ila akhir hadis. Sebagai makrifah yang sempurna, sebagai pengenalan yang sempurna sungguh. Bukan setakat kenal nama Allah. Bukan kata Allah itu di mulut saja, tapi Allah sampai di hati. Bukan perkataan disebut di mulut tapi sampai di hati. Kan? Begitulah kita naknya belajar ilmu ni, agar kita mengenali diri kita, agar kita mengenali siapakah Allah, pencipta alam, pencipta kita ni. Kan? Itu. Untuk keselamatan di akhirat besok ni, di antaranya untuk keterjaminan keselamatan, kebahagiaan khususnya di akhirat kelak. Kerana di akhirat besok ni maliki yaumiddin, tidak ada seseorang pun yang boleh selamat di akhirat besok melainkan mereka yang ada agama saja. Yang tak ada agama tak selamat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mulk, yang kita duk baca surah Al-Mulk tu, banyak dah hafal, baca tuan-tuan, hafal kan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap kali malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mencampakkan mereka-mereka yang berdosa ini ke dalam neraka, malaikat itu tanya, alam ya'tikum nazir, datang tak kepada kamu orang yang memberi perkhabaran tentang adanya neraka, adanya siksa, adanya kesusahan di akhirat besok ni? Ada tak? Masa tu tuan-tuan semua jawab betul mereka. Bala, ya. Ada. Kan apa nak buat? Kan. Jadi maknanya keselamatan akhirat tu lebih penting daripada dunia yang diuji. Kampung dunia ni adalah kampung yang diuji. Kampung untuk mencari sebanyak mungkin amalan, pahala dan ganjaran. Di akhirat darul jaza, iaitu kampung yang akan dibalas. Selamatnya di akhirat besok ni adalah orang yang beragama Islam sahaja dan mendapat keridhaan Allah dan mendapat kebahagiaan abadi. Sebab itu ilmu tasawuf ni sebagai ulama mengatakan kita kena kerap bila umur kita dah mula meningkat sampai kepada peringkat-peringkat yang hampir kepada mati, lazimkan, banyakkan mempelajari ilmu tasawuf, kan, agar dia boleh membentuk peribadi kita jadi orang yang soleh, menjadi orang yang mukmin, yang kamil, sempurnanya kita ni. Kalau dulu bercakap kita ni merapu, hari ni dak dah. Kalau dulu belanja ni boros, sekarang ni dak dah, kan. Kalau dulu ni kita ni cakap ni ujub, riak, sekarang ni dak dah. Kita tahulah pengalaman-pengalaman yang telah lalu tu membuatkan kita insaf. Tak ke mana pun kita ni, kan. Kan, macam cerita Piramli, cerita antara dua darjat tu, di antara cerita darjat last kali ending kata apa, cuba bandingkan darahku dengan darahmu. Darah Perdana Raja dengan rakyat biasa ni. Kan, begitulah kita ni. Disebut kullukum min Adam wa Adam min turab, kamu daripada Adam daripada tanah. La fadla alaikum illa bitaqwa, tidak ada kelebihan di kalangan kita melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kelebihan pada kita tu, Allah yang bagi tu untuk menguji kita. Allah bagi tu untuk menguji kita sejauh mana kita mempergunakan nikmat yang Allah bagi kepada kita tu. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kepandaian, nikmat kekayaan, itu nikmat tu. Kan? Kelebihan ilmu tasawuf itu ialah semula-mula ilmu agama kerana ia asal kepada ilmu agama. Itu ilmu tasawuf. Kalau tak ada tasawuf ni tuan-tuan, habis amalan kita ni jadi habaan mansurah, habis jadi habuk melayang. Kalau kita buat ibadat tak ada keikhlasan, tak ada ibadat di sisi Allah Ta'ala. Ibadat kita ni akan dinaik pada langit yang pertama. Sampai langit pertama, malaikat langit pertama cek, ada tak riak dalam ibadat kita tu? Ada riaknya, dibuangnya riak. Naik langit kedua, ada tak sum'ah, memperdengarkan ibadat kepada orang? Ada, buang.
naik langit ketiga, begitulah ada ujub, buang sampai kepada hadratillah, kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan tanya, ada tak keikhlasan dia dalam ibadat itu kepadaku? Tidak ada ya Tuhan. Kalau tidak ada, bungkuskan ibadat itu seperti mana kain buruk, lempak balik kepada mereka yang melaksanakan. Tuhan tak terima kalau tidak ada ikhlas. Yang kita baca dalam surah Al-Bayyinah dan surah-surah lain kan, apa Al-Bayyinah kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku menyuruh kamu ni, wa ma umiru illa, melainkan liya'budullah, agar menyembah Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana agama. Kalau nak kepada Allah nak menilai ibadat kita, kita buat kerana Allah, kita hendaklah mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Umpama kita nak bagi hadiah, kita nak bawa baliklah kata makanan kepada isteri kita, kita nak bawa makanan yang isteri kita duduk di rumah tu, sudah tentulah kita akan bawa makanan yang dia suka. Kita kata isteri kita ni suka apa? Char kway teow. Char kway teow ni tak bawa balik lagi kering. Kan? Bawa balik kway teow mamak. Mi mamak, bubuh, cucuk lah apa semua ni. Bini suka ni. Balik sampai ke rumah, bagi kat isteri. Isteri berbuka-buka, tengok-tengok. Tu dia mi mamak, dia pun syok. Kan? Cubalah kita, isteri kita suka mi mamak, dia tak suka laksa katalah. Kita bawa balik laksa tu, laksa kebuk Kuala Kangsar tu. Kan? Dia ambil tak atas meja, buka pun tak. Pasal dia tak suka. Jadi kita nak Allah terima amalan kita ini, tentu kita akan ikut apakah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Amalan itu yang boleh Allah terima, keikhlasan kepada Allah SWT. Ikhlas tu duduk sini. Kalau tak ada ikhlas sini, tak ada. Sebab tu ikhlas tu tak nampak. Kita boleh periak je lah dia ni ikhlas tak ikhlas, tapi ikhlas tu di sini, hati tu. Kalau hati tu tak baik, macam mana pula keikhlasan tu nak datang kepada hati kita? Dan ia sebahagian daripada ilmu tauhid, bahkan parti bagi ilmu tauhid. Sebenarnya ilmu tasawuf, kata ulama-ulama, dia adalah orang panggil apa? Sebagai menajamkan ilmu tauhid. Ilmu tasawuf ini dia menajamkan ilmu tauhid. Sebab tu kalau kita baca hikam, ada setengah orang kata itulah ilmu tasawuf, ada setengah orang kata dia adalah pelajaran ilmu tauhid yang ditajamkan. Ilmu tauhid yang ditajamkan. Kita nak orang panggil apa, nak mendalami, situlah. Jadi dia masuk dengan ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf sekali. Maka kebanyakan orang kata ilmu tasawuf, setengah orang kata menajamkan ilmu tauhid tu hikam. Contoh gitulah. Kemudian apa nisbah banding dengan ilmu-ilmu lain? Macam mana ilmu fiqh pula? Macam mana pula? Ilmu tasawuf itu adalah sebahagian daripada ilmu agama yang tiga bahagi. Dia adalah ilmu, orang kata yang pasti, yang mesti dipelajari oleh seluruh manusia. Kan? Selain daripada ilmu tauhid dan ilmu fiqh, tiga-tiga ni kena naik. Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tasawuf. Repeat berapa kali pun tak apa. Kerana belum tentu bila kita belajar kita boleh aman. Belum tentu apa yang kita belajar hari ini sabak, hari ini boleh kita aman tak? Belum tentu lagi. Kadang-kadang Allah uji kita lepas belajar, Allah uji kita. Uji kita dengan kunci kereta hilang. Keluar masjid, kasut pula tertukar. Baru tadi belajar bab sabak, kasut pula tertukar. Kita pun kata siapa orang duk maki nak haram, duk pian nak haram. Kasut je. Benda tu kawan bukan nak pergi ambil. Kawan pakai sebelah lain pun dia pun tak suka macam tu. Dia pergi tinggal kita saiz 7 dengan saiz 6. Kita duk pakai saiz 6. Hak 7 pun dia pakai, saiz 6 kita pun dia pakai satu. Kita pergi maki sumpah seranah tu, baru dia belajar bab sabab.
Kadang-kadang sekali belajar tak boleh lagi tuan-tuan. Kan, 2 kali pun kadang-kadang tak boleh pergi lagi, 3 kali lama dah tu. Bila dah peringkat umur kita ni dah tak kuat dah, kan. Kadang-kadang baru dia mari dia kata aku sabarlah, kan. Kita ni kena banyak sabarlah. Yang tak sabar dulu ni kita nak sabar. Kan, sabar. Baru nak sampai peringkat boleh amal, belum lagi boleh amal, baru belajar, belum. Sebab tu repeat sekali, 2 kali, 3 kali. Begitulah ilmu tauhidnya, begitulah ilmu fiqhnya. Jangan jemu kalau orang ngajak bab taharah, jangan jemu, belajar lagi. Jangan jemu, jangan perendahkan orang belajar mengajak bab sembahyang, jangan. Sebab ada banyak lagi benda-benda yang kita mungkin tak tempuh, ataupun kita dah menempuhi ilmu tu tapi tidak ada dalam ingatan kita benda tu, kan. Kita dah belajar dulu dah, tiba-tiba sembahyang Isya tu imam terlupa tahiyat awal. Bila terlupa tahiyat awal tu imam bangkit Allahu Akbar, kita pun duk rasa awak tu imam ni panjang sangat ni, bangkit betul tu imam duk dekat ketiga. Kita duk perah otak ni, duk belajar lah ni, duk belajar, tak mau main macam mana nak buat ni, duk teragak nak duduk nak berdiri, nak duduk nak berdiri. Kawan di belakang duk tengok semacam kawan ni menonggek pasal apa pula, dia pilih antara nak duduk ke nak berdiri, ni tak mau main ni, tak mau main. Lama-lama dia pilih duduk. Pasal apa? Dia kata tak pernah orang tak buat tahiyat awal, dia kata tak pernah orang tahiyat awal, dia pun duduk. Dia kata biar Tok Imam silap, jangan asyik aku jangan silap. Padahal dia yang salah. Patutnya Tok Imam tu berdiri, rakaat ketiga berdiri lah. Kalau duduk dengan sengaja tu boleh membatalkan sembahyang. Kita dah belajar dah benda tu, tapi kita rasa aku dah belajar dah, tak perlu dah. Padahal belum ada ingatan tu dalam pemikiran kita. Begitulah apatah lagi ilmu tasawuf, tuan-tuan. Kena hari-hari belajar. Kalau bolehnya bukan kata hari-hari, kata ni kita duk belajar dalam kehidupan kita ni. Allah Ta'ala bagi ujian demi ujian kita ni suruh train apa yang kita belajar ni, kan. Syarru ta'am umpamanya makan kira gelojoh ni, kan. Kita nak makan tak boleh lagi, kan. Bukan kata duk belajar, duk mengajar pun tak boleh lagi buat ni. Bukan kata duk belajar, mengajar tak boleh lagi, main-main tengok-tengok kambing, kurma, kan. Gaul pala kita, kan. Kita dah habis baca dah, 3 kali habis baca, tapi main kambing, kurma. Tak apa kot sekali ni, sekali ni. Betul. Pasal tu kita kena repeat ilmu-ilmu ni agar dia boleh bersebati dengan kita. Ilmu tasawuf tu dan ilmu tauhid dan ilmu fiqh tu. Bahkan ilmu tasawuf ini menguatkan ilmu tauhid. Bahkan ilmu tasawuf tu dia menguatkan ilmu tauhid. Tauhid ni dia simple je, kan. Yang nak bagi nak bagi mantap ilmu tauhid itu ilmu tasawuf. Dengan ada ilmu tasawuf itu ada keterjaminan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni penting, penentuan sama ada kita muslim ataupun sebaliknya. Ilmu tasawuf itulah yang akan membantu ilmu tauhid itu. Dan mengheningkan ilmu fiqh. Dan menghening ilmu fiqh maknanya menjernihkan ilmu fiqh, maknanya amalan kita semua diterima dengan ada keikhlasan, dengan ada kesabaran, dengan ada ma'rifah kepada Allah, kan. Dia sebut dalam satu hadis, dia kata apa? Illa aqala lahu, melainkan apa yang kamu akalkan, maknanya apa yang kamu fikirkan tentang ibadat itulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk semayang teringat benda lain, tak khusyuk, maka sikit sajalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nisbah ilmu tasawuf dan ilmu agama seperti nisbah ruh dengan bagi jasad. Maknanya kalau tak ada ruh, jasad tu tak guna. Itulah ilmu tasawuf. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dalam kehidupan kita pun, kita nak kawan dengan orang yang ada tasawuf, kita nak kawan dengan orang yang suka tolong menolong, itu tasawuf. Ada orang yang suka menghormati, itu tasawuf. Ada orang yang mengambil berat, itu semua tu pelajaran tasawuf lah, tuan-tuan.
Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidak beriman yang sempurna seseorang itu melainkan dia kasih kepada saudaranya seperti mana kasih kepada diri sendiri. Macam mana kita nak kasih kepada orang kalau kita tak ada ilmu tasawuf? Kalau kita ada ilmu tasawuf, kita tahu dah dia dengan kita ni sama. Dia ada kelebihan, kita ada kelebihan. Dia ada kekurangan, kita ada kekurangan. Dia perlukan kita, kita perlukan dia. Maka kita akan jadi dia sebagai sahabat kita. Sebab tu tuan-tuan, kita nak jawab dalam kubur besok ni, di antara persoalan dia, wal muslimun kulluhum ikhwani, semua orang Islam tu saudaraku. Maka tak perlulah kita nak bermusuh-musuhan, kan? Tak perlulah kita nak melakukan sesuatu yang boleh menjadikan sahabat kita kecil hati apa semua ni. Selalulah kita ni apa orang kata apa, bermaaf-maafan. Kan sebab kita ada silap, dia ada silap. Oh, dia silap, dia tak mau maaf, kita saja mau maaf. Tak apa, dialah, kita lah. Kita minta maaf. Dia tak mau maaf, itu hak dia lah. Kita jumpa Allah Ta'ala besok ni, ya Allah, saya dah minta maaf kepada dia. Kan dia tak mau maaf. Tuhan kata tak apa, dia tak mau maaf. Dia nak claim apa kat hang? Dia nak claim pahala hang. Ambil Tuhan kata ambil pahala. Dia pun ambil pahala hak tak mau maaf ni. Dia ambil pahala banyak ni, tak kira, menimbun-nimbun, koyang-koyang, bergunung-gunung, ganang apa semua ni. Maka Tuhan kata kamu ada kesilapan denganku. Satu je kesilapan kamu dengan aku, dan aku pun tak mau maaf kepada kamu. Hak Allah. Dengan sebab kamu ada kesilapan, aku tak mau maaf, aku masukkan kamu dalam neraka aku. Kemudian baru masuk syurga aku. Apa nak kata tuan-tuan? Syurga ni tu saya kata masuk, bau pun tak mau. Tapi orang yang tak ada dah ambil amalan dia habis apa semua, Tuhan kata aku masukkan kamu syurga aku dengan rahmatku. Dengan rahmat kasih sayangku, aku masuk kamu syurga. Syurga hak Allah. Boleh jadi macam tu tuan-tuan. Sebab tu kita ni bila dah kedudukan macam ni, orang buat silap apa semua, ataupun orang tu dah mati, mungkin dia ada silap dengan kita buat kat tangan, ya Allah Tuhanku, aku maafkanlah kesilapan yang si fulan tu lakukan kepada aku maafkanlah kesalahan dia. Kan, yang hak mati tu belum tentu maafkan kita. Tak apa, kita maafkan dia, kita tunjukkan akhlak kita yang baik. Maka Allah tidak mensia-siakan akan kemaafan kita kepada orang lain. Kita boleh bayangkanlah kalau kita hamba yang kerdil, yang hina ni boleh memaafkan orang, Allah yang sifat Ghafurur Rahim ni tak boleh maafkan kita. Dan kita ada salah dengan Allah tuan-tuan. Kalau kita nak kata salah dengan Allah ni, buku ni tak larat nak tulis. Memang banyak. Sebab itu kita hari-hari perlukan kepada istighfar. Hari-hari perlukan kepada memohonkan keampunan kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada Allah. Lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita sebut? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Apa hal yang kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, sedangkan kita semayang, bukan kita buat maksiat. Maknanya kita semayang tadi, perkataan kita, bacaan kita tak apa cantik. Kalau nak ikut sempurna, tak sempurna. Kalau nak ikut rokok kita, tak apa elok. Berdiri kita, tak apa elok. Sujud kita, tak apa elok. Kalau nak ikut hati kita ni merewang merata-rata tempat, maka kita minta ampun, ya Allah, setakat itulah kemampuan saya, kami buat ibadat kepadamu, ya Allah, astagfirullahalazim. Itu bukan kita buat maksiat pun, tapi itulah kelemahan bagi kita tu. Kemudian yang menghantar ke tasawuf ni, kan, siapakah yang membuat satu rumusan? Rumusan, kita tahu ilmu ni, tasawuf ni datang daripada Rasul. Kerana satu ketika datang Jibril AS menyerupai manusia dalam keadaan segak. Jibril ni, sedangkan sahabat tak tahu siapa ni. Dia melulu kepada Nabi, terus dia melutut kepada Nabi. Dia sandakkan lutut dia kepada lutut Nabi, kemudian dia letak tangan di atas Nabi, letak di atas paha Nabi. Kemudian dia kata, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, khabarkan aku apa itu Islam. Nabi Muhammad jawab,
Kemudian dia tanya lagi, dia jawab, sadaqta, benar kamu. Kemudian malaikat tu tanya lagi, akhbirni anil iman, khabarkan aku apa itu iman. Nabi Muhammad jawab, malaikat kata, sadaqta, benar kamu. Kemudian tanya lagi, kan, akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan? Itulah tasawuf itu. Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maknanya, kesimpulannya, maknanya buat baik ini di mana sahaja pun kita kena buat baik. Bukan tertentu orang ni kita buat baik, orang ni tak mau, orang ni aku bagi tumpang kereta, orang ni aku tak bagi tumpang kereta. Itu tidak baik yang sempurna. Baik hanya tentu dia, orang tertentu. Orang ni aku bagi makan, orang ni aku belanja, orang ni aku tak belanja, orang ni aku tak bagi makan. Itu tak baik yang sempurna. Jadi maknanya ilmu tasawuf ni dihantar daripada Nabi SAW. Tapi yang membuat, merumuskan, yang apa ni, yang apa ni orang kata apa, yang apa ni, buat kitab kaedah segala-gala tu, ilmu ni ialah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dan katakan orang yang mula menyusun sebagaimana ilmu yang berasingan ialah Syekh Junaidir Baghdad. Di antara orang yang famous yang menyusun balik tasawuf ni, asal daripada Allah, turun kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lah yang buat ilmu tasawuf. Kemudian datang Syekh Junaidir Baghdad dan Imam Ghazali dan orang seumpamanya. Mereka ni lah yang menyusun balik ni. Macam kita nak baca kitab ni tadi. Kan kitab ni kita nak baca ni, ulama-ulama cuba susun bagi elok supaya kita baca dengan senang. Tidak susah. Kalau kita nak ambil daripada Quran, ilmu tasawuf susah. Nak ambil daripada hadis susah sebab kita tak pakar. Kita bukan orang yang bijak dalam nak mengambil istimbat, nak menggali daripada Quran. Kita boleh ambil pun hukum tajwid, itu lebih kurangnya. Nak mentafsirkan Quran, jangan. Kita tak berani, kita terpaksa menggunakan tafsir orang lain. Sebab Nabi sebut, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang tafsir Quran dengan fikiran sendiri, kan? Macam kita tengok tu, apa tu di Selangor tu, ajaran sesat. Ini pula apa al-haq, kau tak tahulah, wallahu alam, macam-macam lah. Mereka menggunakan Quran tafsir sendiri. Syiah juga macam tu, ambil Quran tafsir sendiri. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka naklah disediakan tempat neraka. Seolah-olah dia tempa diri dia duduk dalam neraka. Gitu. Kemudian nama ilmu ni namanya ilmu tasawuf, ilmu qalbun, ilmu batin, ilmu laduni, ilmu mukasyafah, ilmu asrar, ilmu hakikat, ilmu zuqi, ilmu wajdani, dan macam-macam nama lah. Semua itu adalah apa orang kata, penjenamaan saja. Nama jenama saja. Tapi pembicaraan dia adalah itu juga. Cuma secara asas ataupun mendalami. Kan asas mendalam dan mendalami itulah. Kemudian kita tengok lagi tempat ambil ilmu ni, iaitu di Quran dan hadis, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dan semua ilmu-ilmu agama semua ambil daripada Quran dan hadis, dan daripada ahli saufi yang telah meningkat derajat atau martabat yang boleh diterima orang perkataan mereka itu. Jadi makna ini sudah orang panggil apa? Sudah masyhur orang ni sebagai orang yang hebat di dalam agama ni tu. Cakap dia menjadi satu apa? Pujangga. Kan? Cakap-cakap yang boleh diterima, sebab ada ketikanya ahli tasawuf ni mereka ada ungkapan-ungkapan yang begitu bernas. Kalau kita hari ni kata-kata cakap orang tua-tua, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali, kata orang tua-tua, kan? Gitulah. Ataupun apa lagi tu? Ada lagi juga, buat baik pada-pada, buat jangan sekali. Begitu juga orang kata biar mati anak jangan mati adat. Biar mati anak mati adat, tapi kena takwil lah. Adat itu bukan adat kita ni, adat itu agama. Biar mati anak jangan mati agama, bermakna kita pegang agama tu, dengan walaupun adik-beradik kita terpaksa kita tentang dia. Macam berlaku di zaman Nabi berperang dengan pak saudaranya Sayyidina Abbas. Nabi berperang dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas belum masuk Islam lagi ketika itu. Nabi perang juga dengan Abbas.
Tapi mereka tangkap, sahabat-sahabat Nabi tangkap Sayyidina Abbas dan mereka masukkan ke dalam penjara dan mereka ikat dengan ikat yang longgak. Mereka tahu, mereka kata ni pak saudara Nabi ni, pak saudara Nabi, walaupun kita musuh dengan dia tapi ikat tu bagi longgak sikit. Mereka pergi habaq kat Nabi, ya Rasulullah, kami dapat tangkap pak saudara kamu, kami tak bunuh dia, kami ikat dia tapi kami bagi longgak sikit, tak berhenti kejap. Nabi kata kalau longgak dia semua kena longgak. Itu keadilan ada pada Nabi. Kalau longgak puas saudara dia, semua kena longgak. Jadi maknanya begitulah keadilan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hukum syarak mempelajarinya. Apa hukum syarak? Agama kata apa tentang ilmu ni? Mempelajari mutasawuf ni fardu ain. Hukumnya makna setiap orang kena belajar ilmu tasawuf. Setiap orang kena belajar, kena tahu. Yang kita kata dalam kitab penawar bagi hati yang famous di Malaysia ni dan juga Nusantara Asia Tenggara ni, penawar bagi hati ni, maknanya ada 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah tu, yang tu kena belajar. Kan asas ilmu tasawuf tu. Atas tiap-tiap orang yang kuasa mempelajarinya selain daripada kadar fardu pada ilmu tauhid. Macam tu. Telah berkata sebahagian daripada arifin, barang siapa tidak berpeluang mempelajari ilmu ini, dia khawatir di atasnya su'ul khatimah. Takut kita kalau ilmu ni tak belajar ni, takut mati besok dalam keadaan ending tak apa baik. Kan sebab dia memerlukan kepada ma'rifah tadi itu, mengenal Allah Ta'ala. Bila sampai kepada saat untuk kita dimatikan, masa itulah perlu sangat ilmu tauhid, perlu sangat ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ada satu hadis yang Nabi sebut, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba aku dengan aku. Maka di saat kita nak mati tuan-tuan, di saat kita nak mati besok ni, kita harap kepada Allah Ta'ala. Kan? Kita harap kepada Allah Ta'ala ni agar segala amalan kita diterima. Kita harap kepada Allah Ta'ala kehidupan kita baik, agar mati kita pun baik. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil akhirah. Minta agar kehidupan kita baik di dunia dan baik juga di akhirat. Tu yang kita diminta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, kan kita minta. Mudah-mudahan dah. Kita penuh yakin kepada Allah Ta'ala. Sebab kita taat kepada Allah Ta'ala, takkan Allah, kita kata kita dah taat kepada Allah Ta'ala semasa kehidupan di dunia, kita melakukan yang terbaik kepada Allah Ta'ala, takkanlah Allah Ta'ala nak menyeksa kita dengan kezaliman. Seperti mana yang berlaku ketika mana Nabi SAW balik daripada Gua Hira. Nabi balik pada Gua Hira. Masa tu Nabi baru dapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama al insana 'alam. Nabi pun balik ke rumah dalam keadaan gemetar. Nabi suruh isteri dia Sayyidina Khadijah selimut dia. Tuan-tuan boleh baca hadis tu. Cerita dia bila Sayyidina Aisyah selimut Rasulullah masa gemetar, kata Sayyidina Aisyah tu penting. Apa kata Sayyidina Aisyah kata? Bila Sayyidina Aisyah dah lega dah Nabi Muhammad, dah elok, dah duduk, Sayyidina Khadijah pun tanya kepada Rasulullah, apa yang berlaku? Dia kata begian berlaku. Kata Sayyidina Aisyah kata, takkanlah Tuhan semesta alam ini hendak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu, sebab kamu adalah orang baik. Kamu mendamaikan mereka yang bermusuh. Kamulah tempat simpanan barang bagi mereka yang nak menukarkan barang. Kamulah yang memberi kesenangan kepada orang. Kamulah yang bagian, kata Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Takkanlah Tuhan semesta alam nak melakukan sesuatu yang tidak baik pada kamu. Begitulah kuatnya zon kita ni. Bila Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita ni, takkanlah Allah Ta'ala nak menzalimi kita yang sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kata ulama, kata guru saya juga, ketika mana kita nak mati tuan-tuan, mati takut tuan-tuan. Tuan-tuan dah abang buat, saya tak ada buat, saya berani mati bila ni mati, orang main pisau ni sebenarnya tengok.
tak berani. Memang takut. Pasal takut. Nabi kata isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara sangat dibenci oleh anak Adam. Yang pertama al-maut, wal maut khairun minal fitnah. Yang pertama mati tu lebih daripada fitnah. Mati takut anak Adam. Yang kedua waqilatul mal, sikit harta bertakut juga, tak mau juga nak kaya. Tapi ketika mana kita nak dicabut nyawa tuan-tuan, masa tu Allah akan menggambarkan tempat yang kita nak duduk. Masa tu tuan-tuan, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau kamu kata barang siapa benci nak jumpa Allah, Allah juga benci kepada dia. Kita benci mati. Tapi Rasulullah kata, dah, ketika mana kamu nak dimatikan, akan digambarkan tempat yang kamu nak duduk. Ketika tu kita seronok nak dimatikan. Guru saya bagi satu tamsilan. Dia kata macam mana peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika mana cerita pendek kata Zulaikha dah goda Nabi Allah Yusuf alaihissalam ni menjadi heboh. Maka Zulaikha pun panggil lah orang-orang istana yang dekat-dekat ni. Ada kata 40 orang, ada kata 15 orang, gitulah katanya. Duduk dalam istana, dibaginya buah, dibaginya pisau, kemudian dilalunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dalam keadaan rupa yang cukup elok. Ketika itu perempuan-perempuan itu terlupa mereka nak iris buah, tergurih jari mereka tu, tapi tak terasa apa, kerana kecantikan Nabi Allah Yusuf itu. Tergurihnya pisau ke tangan tu tak terasa sakit. Gitulah gambarannya bila kita nak mati besok ni. Allah menggambarkan satu tempat kepada kita di sebelum mati tu, kan? Sebelum mati tu, masa tu nak tarik nyawa pun alhamdulillah. Kita suka pada kematian, kita suka jumpa Allah SWT. Itu masa nak mati. Masuk dalam kubur mula, Allah buka pula satu lubang daripada lubang syurga yang kita berseronok. Sebab tu orang yang mati elok, yang mati beriman, dia amat-amat mengharapkan orang yang hidup ini menyegerakan akan pengkebumian itu. Sebab dia nak dapat tu. Nak dapat tu tak apa semayang-semayang lah. Kan? Gitulah kisah orang yang nak mati besok ni, kan? Hukumnya masalah mutasawwif, apa masalahnya? Masalah mutasawwif itu ialah qadiyah perkara bergantung sangkut paut dengan musyahadah akan Allah Ta'ala. Musyahadah ni apa? Nampak. Kita tak nampak Allah, kita tak nampak, tak boleh nampak. Orang kata saya nampak Allah, itu kata Syekh Ibn Hajar, kata itu adalah kafir. Orang yang kata macam tu, kan? Jadi dalam kitab apa, Hidayatul Mutafakirin baik, dia melihat, nampak ni, melihat apa orang kata apa, musyahadah ni makna melihat anda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Kan, dia tengok apa pun dia nampak, hebatnya Allah, hebatnya Allah, hebatnya Allah. Itu sampai kepada peringkat itulah, kan? Dia nampak. Begitu juga qadiyah bergantung segala maqam, segala pangkat dan segala keadaan kaum arifin dan salihin daripada ahli tasawuf. Kita nak supaya kita ni diangkat martabat jadi macam martabat malaikat. Kita tak mau diturunkan seperti mana martabat haiwan, kita tak mau, kan? Sebab Allah Ta'ala bagi apa dalam surah Al-Insan, Tuhan kata apa? Nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami cubakan manusia itu dengan memberi penglihatan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak coba di kalangan kita siapakah lebih baik amalan itu. Sebab ada pendengaran, ada penglihatan. Dua alat ini cukup besar nikmatnya untuk mendapat sesuatu. Sama ada dua-dua hidup ataupun salah satunya hidup. Kalau mata boleh tengok, telinga pekak, boleh dapat ilmu. Kalau mata buta, telinga boleh dengar, boleh dapat ilmu. Tapi kalau dua-dua tak ada, tak ada. Apatah lagi kalau dua-dua tu ada, kan? Dan qadiyah bicarakan ungkabah halangan-halangan atau benteng-benteng yang menghalang daripada buat taat kepada Allah Ta'ala. Itu kita baca dalam kitab Minhalul Abidin. Dan awarid, perkara-perkara melintangi seseorang berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Ada benda-benda yang boleh menghalang kita, kan? Menghalang kita daripada nak buat ibadat. Ada saja alasan. Sedangkan alasan yang kita buat tu tak konkret pun. Alasan tak konkret pun. Alasan tu boleh selesai masalah, kan? Allah, saya tak boleh pergi hari ni masjid hari ni. Pasal apa? Pasal ada kawan nak jumpa pukul 8.30. 8.30. Kawan mana? Saja dia nak main sembang.
dak habaq kat kawan tu boleh main dak pukul 9 pasal nak pergi masjid. Ada musuh sangat ke? Tak ada. Kan, ni pasal apa tak boleh mengaji duha kelas pukul 9 sampai pukul 10 pasal tak boleh mengaji. Minta maaf lah ustaz, tak boleh mengaji besok ni, kuliah duha esok tak boleh mengaji. Pasal apa? Saya nak pergi makan kenduri. Nak pergi makan kenduri tu pukul apa? Nak pergi pukul 12, ngaji 9.10, dah tak boleh main dah. Awak nak bersiap ke macam pengantin ke? Pengantin 3 jam tu bersiap, hang pun nak 3 jam juga. Saja buat alasan. Itu kata angkabah yang boleh menghalang kita daripada buat ibadat. Yang tu kita kena betul-betul ada kejujuran, tuan-tuan. Kena fikir sendiri. Kan? Kalau kita tak menggunakan pemikiran kita untuk nak menjana kehidupan kita dunia ni, siapa lagi yang boleh memberi kekuatan dalam ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita sendiri yang beralah dengan musuh-musuh kita ni, nafsu, syaitan, dunia, makhluk kita ni, yang kita boleh beralah, bila kita nak menang? Bila kita nak menang dengan nafsu kita? Bila kita nak menang dengan syaitan? Bila kita nak menang dengan dunia? Bila kita nak menang dengan makhluk? Kalau kita tak lawan, kan itu. Dan insya-Allah, dan qawadih, perkara-perkara mencederakan pahala amalan seseorang kepada Allah Taala. Insya-Allah kita akan sambung besok ni. Sebab ilmu tasawuf dinamakan dengan nama-nama yang lain. Ada juga ilmu tasawuf ni nama yang lain. Macam hari kiamat, tuan-tuan. Hari kiamat ni banyak dia punya nama. Kan? Hari kiamat ni banyak dia punya nama. Yang kita pernah dengar sebut Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab. Kan? Itu antaranya tu. Yaumul Qiyamah. Tapi bukan setakat 3, 4, 5, malahan berpuluh-puluh nama ilmu, nama hari kiamat. Nama kiamat. Kerana macam-macam ada ketika tu. Begitu juga ilmu tasawuf ni, nama dia macam-macam kerana dia ada olahan-olahan tertentu yang orang kata apa, ilmu tu yang kita belajar tu dinamakan juga ilmu ni. Ini juga dinamakan ilmu ni juga. Kan, macam juga suratul Fatihah. Kita yang tahu surah Fatihah satu. Lagi surah Alhamdulillah. Lagi surah Al-Fatihah. Lagi tak ada lah. Dia banyak lagi, Al-Kafi, Sab'ul Masani, Al-Syafi, apa semua lah banyak. Kerana dia penggunaan dia tu banyak. InsyaAllah kita sambung benda ni. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbanyak terima kasih kepada yang menyampaikan. Untuk pengumuman jemaah